akan raikan mereka yang pancul. Ya, kita akan very discipline dengan waktu dan kita insyaAllah kita janjikan mula jam 10. Sekarang dah 10:02. Kita teruskan. Cik Hafiz, silakan Cik Hafiz. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang berusaha Dr. Intan selaku ketua mentor untuk program HiTech ni, dan juga tidak lupa kepada Encik Tuan Saluan kita daripada CDAE. Dan kemudian saya juga ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada peserta-peserta untuk program HiSEF ni, iaitu Hebat Indie at USM Certified Self-Published e-book facilitator. So, saya selaku wakil daripada pengarah HTT mengucapkan tahniah dan berharap semua peserta-peserta yang terpilih ni untuk bersama-sama sehingga ke penghujungnya. So, saya berharap semua ada dalam keadaan semangat lah, sebab saya approach satu-satu ni bukan biasa-biasa punya orang ni, semua hebat-hebat. So, okey, tidak membuang masa, so saya serahkan program ni kepada Encik Tuan Saluan kita untuk meneruskan program ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam bahagia, salam Ramadan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, para pelajar, peserta program HICSEF, ya. Kita adakan program ini khusus untuk anda, ya, untuk mencari, mencungkil bakat-bakat anda, mencungkil potensi anda sebagai fasilitator penulisan e-buku suara terbit. Tahniah kerana anda memilih untuk join program ini. Dan sebelum kita mulakan, mari kita mulakan dengan membaca ummul kitab. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita. Allah memberkati apa yang kita akan lakukan, insyaAllah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tahniah dan syabas kepada anda yang telah mengambil keputusan membuat pilihan dalam kalangan ribuan rakan-rakan anda. Anda lah yang membuat pilihan. Sebab life is about option. Life is about taking a simple step untuk kita melakukan sesuatu. Life is about choice, ya. Kita ada banyak pilihan yang dihidangkan di hadapan kita dalam kehidupan. So kalau kita bijaksana dalam memilih pilihan yang terbaik, insya-Allah ia akan memberikan impak yang terbaik juga untuk diri kita dalam kehidupan kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, banyak kajian-kajian ya yang kita lihat yang ditulis oleh pakar-pakar pengkaji psikologi menyatakan bahawa apa yang simple step yang kita ambil pada hari ini mungkin akan memberikan impact yang sangat besar pada kita pada masa hadapan. Dan yang paling penting ialah apakah step pertama yang kita nak ambil untuk menjadi faktor penolak kepada kita untuk lebih berjaya pada masa hadapan. Jadi tahniah dan syabas kepada anda, anda yang membuat pilihan, ya. Anda yang membuat pilihan untuk join program ni, kerana insya-Allah semalam kita dah ada taklimat bersama mentor-mentor penulisan anda. Alhamdulillah respon yang diberi sangat memberangsangkan dan kita telah desainkan program ini. Semoga anda melalui program ini dengan jayanya, anda melalui satu perkara yang dinamakan sebagai meaningful learning experience. Pengalaman pembelajaran yang bermakna. Kita design. It's not by chance tapi by design. Bila disebut proses pembelajaran ataupun pengalaman pembelajaran yang bermakna, anda akan ikuti beberapa proses pembelajaran, terutamanya pembelajaran kendiri di atas inisiatif anda sendiri untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Anda juga akan dibimbing oleh pasukan mentor secara berfokus
Ada juga pembelajaran yang akan anda lalui melalui video. Dan apa yang paling penting sekali, anda akan lakukan pembelajaran dalam program ini secara project base. Project base ni akan memberi fokus kepada anda terus buat apa yang anda belajar. Dan akhirnya nanti pada penghujung program ini, kita sudah visualisekan bahawa anda akan berbaris selama 34 orang peserta ni akan berbaris. Let us visualize. Anda berbaris dalam satu barisan dan yang akan memberikan certification yang membuktikan bahawa anda adalah fasilitator bertauliah, fasilitator bertauliah, fasilitator penulisan yang bertauliah untuk menulis e-buku suara terbit. So bayangkan pada ketika itu, Timbalan Naib Chancellor, bahagian halaman pelajar dan alumni akan menyampaikan pentaulihan itu kepada anda, dan pada masa itu juga sejumlah insya-Allah 34 e-buku anda. Hari ini pagi kita ada 2 sesi taklimat. Asalnya kita nak buat satu je, tapi kita faham bahawa kita perlu bertemu dengan anda, perlu melihat wajah anda. Walaupun sekarang ni tak ada seorang pun yang buka video lagi. Okay, tapi kita mengharapkan anda buka video. Anda buka video, okay? Be confident. Kita nak ajar anda juga tentang be confident, tentang komunikasi dan sebagainya. Thank you, Nur Akilah. Thank you. Dah buka dah tadi. Dia buka tutup balik. Please, saya nak lihat siapa yang betul-betul confident. Please bukakan video. Ya, kami sangat bersemangat nak bantu. Kami sangat bersemangat nak bantu. Tetapi kalau hanya 3 orang saja yang buka video, Allah. So, we are here. We are ready to train you. We are ready untuk bantu dan bimbing saudara-saudari semua sehingga akhirnya insya-Allah anda akan dilengkapi dengan kualiti-kualiti sebagai facilitator penulisan yang bertauliah, yang akhirnya juga anda bukan hanya ada skill-skill penulisan dan penerbitan, malah Masya Allah, thank you. Saya nak ucap terima kasih kepada Hafizuddin. Saya nak ucap terima kasih kepada Nur Hafiz, thank you. Saya nak ucap terima kasih kepada Nur Akilah, thank you. Okay, yang lain mana? Yang lain mana? Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay. Kita lebih seronok kalau dapat lihat wajah anda ya. Nanti mungkin kalau anda nak tutup, okay, silakan tutup nanti. Tapi di peringkat awal, please, saya mohon untuk anda buka dulu video. Okay, saya faham mungkin anda perlukan 2 atau 3 minit untuk sikat rambut sikit ke, pakai baju yang proper ya. Okay, jangan tunjukkan kain plekat anda itu yang di bawah tu, jangan. Okay, so saya kembali kepada cerita tadi. Kita visualisekan bahawa pada penghujung nanti anda akan menerima persijilan pertauliahan daripada Timbalan Naib Chancellor yang membuktikan bahawa anda telah bersedia menjadi fasilitator penulisan, di mana pada ketika itu anda bukan hanya ada skill-skill menulis dan menerbit e-buku secara digital, anda juga insya-Allah akan mampu membimbing rakan-rakan anda. Wow. So 2 benda yang besar. Anda akan dibimbing oleh mentor penulisan anda, not only untuk memahirkan diri untuk menulis, which is kita percaya skill-skill ini sangat relevan bila anda masuk alam pekerjaan nanti. InsyaAllah. Kami telah lalui. Kami sekarang berada dalam alam pekerjaan. Dr. Intan sebagai ketua mentor tulisan, Cik Hafiz, saya, kami sedang berada dalam alam pekerjaan. Kami inginkan anda dilengkapi dengan skill-skill penulisan, skill-skill komunikasi, dan not only that, kami ingin bekalkan kepada anda skill-skill bagaimana anda nak inspire orang sebagai facilitator dalam bidang penulisan. Dan kita percaya bila skill-skill facilitator itu anda dah ada, not only anda boleh membimbing untuk inspire rakan anda dalam bidang penulisan saja. Skill ini sangat relevan kepada anda dalam kehidupan anda nanti, dalam alam pekerjaan anda nanti, skill-skill sebagai facilitator. Trust me. Kalau anda ikuti satu persatu dengan teliti apa yang telah didesain untuk anda. Thank you Muhammad Muizzuddin. Thank you. Thumbs up sikit. Thumbs up Muiz. Thank you. Okay, good. Okay.
Kalau anda ikuti satu persatu, insya-Allah kita dah design dengan izin Allah di bulan Ramadan yang penuh mulia ini anda melakukan sesuatu yang baik pada awal-awal Ramadan dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah bantu. Okey. Kalau anda dah bersedia, okey, Dr. Intan boleh kita mula ya, Cik Hafiz. Ini adalah taklimat untuk peserta, taklimat sesi pertama. Peserta program Hebat Indie Certified e-book yang akan kita lalui pada pagi ini. Okey. Mari tuan-tuan saya share sedikit screen untuk anda. Kita ada sedikit okey, kita ada sedikit aktiviti. Mari kita lakukan aktiviti ini. Okey, now. Anda dah ada handphone anda di depan anda. Buka handphone itu. Okey, kita akan buat sedikit kuis dengan anda. Okey, masukkan link ini, joinmyquiz.com. Okay, saya share link ini dalam chat untuk anda masuk. Okay, sekejap ya. Join quiz. Okay. Tekan tengok, boleh tak? Good in the. Oh, masuklah, laju dia. Okay, teruskan. Okay. Masuk lagi yang lain. Good. Hafiz, Ariana, good. Kita ada berapa orang, Cik Hafiz, hari ni? Kalau ikut dalam senarai saya 12 lah. Mungkin ada tambahan kot sebab ada yang pagi, yang petang, ada yang pagi juga ni. Okay. Good. Pastikan semua peserta masuk untuk kita main sedikit aktiviti pada awal-awal pagi ni. Okay, mari kita tengok siapa yang dah masuk. Tak semestinya anda tulis nama betul anda. Anda mungkin nak tulis nama timang-timangan anda atau nickname anda. Silakan. Okay, Ariana dah masuk ke? Eti, Interpret, Muhammad Muiz, Cik Hafizuddin, Nur Aqilah, Nur Hafiz, Insyirah, Najihah, Nurin, Nurul Syifa. Okey. Dah masuk? Berapa orang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang 8 orang ya kita punya peserta? Ada lagi ni, ramai ni. Ya. Yang lain-lain please masuk. Cuba masuk. Okey. Ariana nampak dah masuk. Good. Okey. Eti dah masuk dah ke? Okey, now. Apa yang kita buat? Kita akan main permainan ni sikit, kuis ni untuk menguji sedikit minda anda. Mari kita, okey, Wirdani dah masuk, good. Okey, dalam kiraan 3, siapa dapat jawab yang cepat akan dapat hadiah, insyaAllah. Cik Hafiz akan sediakan hadiah daripada HDC. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Start ya. Okey. Oh, Indah leading, Ariana juga leading. Good. Okay. Kila Fiery dan juga Hafiz sedang leading. Come on. Ariana, careful. Okay. Okay. Oh, okay. Hafiz juga. Okay. Indah, ada sudah satu kesalahan di situ. Okay. Mari kita tengok. Yang lain-lain nak join pun boleh. Okey, laju Indah ni. Din terus naik ke atas. Wirdani.
Ariana and Hafiz nampak. Wah, ni challenge each other ni. Indah and Ariana. Come on Hafiz, come on Hafiz. Anda di tempat ketiga. Najihah pun ada peluang di situ. Yes, Ariana sedang mendahului. Hafiz mendahului. Hafiz terus mendahului. Ariana di tempat kedua. Indah di tempat ketiga. Teruskan. Sikit lagi. Ariana sedang bertarung dengan Wirdani dan Hafiz. Come on Indah. You can do it. Okay, Ariana. Okay. Najihah naik ke atas. Wow. Indah. Okay. Eti. What happened to you, Eti? Muiz and Nurin? Shifa, what happened to you? Come on. Ya, Muiz, Eti. Yes, Din kembali naik. Come on, cepat. Okay. Make sure anda lengkapkan semua. Okay. Teruskan. Wirdani. Congratulations to you, Wirdani. Lama. Okay. Wirdani number 1. Najihah number 2. Come on. Indah, what happened to you, Indah? Tadi you berada di tempat yang pertama tadi. Okay, Ellie, come on Ellie. Muiz, you can do it, Muiz. Nurin, Muiz, Eti. Tak apa. Walaupun berada di tempat yang 9, 10, 11, yang penting anda cuba. Okay, teruskan Eti. Teruskan Eti. Okay, teruskan Eti. Okay, sikit lagi. Nurin dan Eti. Sikit lagi. Eti, teruskan Eti. Come on Eti. Okay. Eti, teruskan. Eti, come on. Okay. Teruskan lagi. Sikit lagi Eti. Come on. Okay, yang lain-lain pun beri sokongan kepada Eti. Tulis dalam chat sikit. Come on Eti. You can do it. Please, tolong tulis dalam chat. Okay, kawan-kawan yang lain. Come on Eti. You can do it. Okay. Please support Eti. Okay. Fighting Eti. Thank you Inshira. You can do it. Nurul Shifa, thank you. Beri kata-kata semangat tu pada Eti. Sikit lagi. Tak apa. Cuba. You can do it. Go. Wow. Okay. Okay. Sikit lagi. Come on Eti. Fighting. Yes, Muiz. Satu lagi. Okay. Yes, thank you very much. Okay, saya endkan this game. Thank you so much. Okay, kita beri tahniah kepada Wirdani. Thank you. Okay, beri tepukan kepada Wirdani. Najihah and juga Hafiz. Alhamdulillah. Okay. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari, apa yang kita buat tadi sebenarnya sebagai introduction, ya. Apa yang akan anda lalui nanti dalam program-program akan banyak menyentuh kepada apa yang telah anda buat dalam sesi ice breaking tadi. Kalau kita tengok dalam sesi ice breaking, soalan-soalan mana yang sebenarnya anda senang jawab, soalan mana yang anda mungkin ada sedikit kesukaran. Contoh, soalan 6 ni ramai yang tidak begitu tepat untuk jawab soalan, kan? Soalan nombor 6 ni. Okey, cuba tengok soalan nombor 6 apa. Soalan nombor 6. Sekejap ya. Oh, dia tak, ni pula. Tak apa. Yang penting, anda telah melaluinya. Dan apa yang saya nak sampaikan, dalam program ini, kita inginkan sebenarnya apa yang yang berlaku tadi, AT yang last tu kan. Pada saya dia bukan last lah. Mungkin dia tak mahu nak tunjuk skill dia. Dan kita lihat ramai juga kawan-kawan yang bagi semangat. Ya, kita lihat ramai kawan-kawan kita yang bagi semangat. So dalam program kita sendiri,
Mungkin nanti akan ada yang laju, mungkin ada yang mungkin perlukan perhatian lebih. Jadi kalau kita orang yang laju, kita bantu kawan-kawan kita. Itu mesej yang nak disampaikan selain daripada konten, daripada ice breaking itu. Kalau kita aware bahawa kita mungkin ketinggalan, kita kena minta bantuan kawan-kawan. Okey, kita kena minta bantuan kawan-kawan. Okey, tuan-tuan dan puan, ladies and gentlemen, selamat datang ke program pencarian fasilitator bertauliah buku suaterbit hebat Indie at USM. Satu projek kolaborasi HDC, Hebat Development Center CDAE, bagi melatih pasukan pelajar sebagai fasilitator bertauliah e-buku suaterbit hebat Indie at USM. Tahniah dan syabas kepada anda yang telah memilih program ini. Dan ini adalah satu kolaborasi strategik antara CDAE, Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik, dan Pusat Pembangunan Hebat HDC untuk melatih anda, untuk membentuk anda sebagai satu pasukan pelajar, dan kami ingin membimbing anda dalam aspek penulisan, penerbitan dan pemasaran e-buku suaterbit. Dan bukan terhad setakat itu, anda juga akan melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna, meaningful learning experience dan bimbingan yang berfokus oleh mentor-mentor penulisan. Semalam kita dah ada taklimat dengan mentor dan mereka sedang menantikan anda. Guru-guru anda sedang menantikan anda dengan hati yang terbuka, dengan tapak tangan yang terbuka untuk mereka bimbing. So kalau guru kita dah tunggu kita, apa lagi? Jangan don't play. Don't play lah. Maksudnya guru dah ada, nak tunggu. Kita nak pergi, nak approach guru saja. So dalam program ini anda juga akan berpeluang untuk mengasah kemahiran masing-masing untuk meningkatkan kualiti anda sebagai pelajar yang akhirnya insya-Allah anda akan menjadi seorang graduan yang berinisiatif tinggi. Dan melalui program ini juga insya-Allah kita akan lalui proses, anda akan lalui proses bagaimana anda boleh meningkatkan nilai kebolehpasaran anda. Ya, dalam konteks anda ingin masuk ke alam pekerjaan dengan keadaan yang bersedia, program ini kita dah sediakan, insya-Allah kita desainkan cantik-cantik supaya anda ada skill dan keupayaan dan juga keyakinan diri untuk masuk ke dalam alam pekerjaan. Anda insya-Allah akan berkeupayaan menulis e-buku suaterbit. So begin with the end in mind. Di akhir program, anda akan berkeupayaan untuk menulis e-buku suaterbit. Anda akan insya-Allah berjaya. Dalam tempoh ini, anda akan dibimbing untuk menulis dan outputnya, produknya, e-buku suaterbit itu akan terpampang di hadapan anda. InsyaAllah, dan diletakkan dalam platform Indie at USM. Nanti saya akan tunjuk platform Indie at USM ni platform e-buku suaterbit yang dibangunkan sendiri oleh USM. Kita cuba mencari persamaan platform ini dengan platform-platform di universiti awam yang lain, tapi nampaknya belum ada lagi. So kita pencetus, USM pencetus menghasilkan platform e-buku suaterbit yang kita buka peluang kepada anda sebagai pelajar, kepada staff dan even kepada bukan staff pun. Yang itu pun memang sedang berlaku sekarang ni. Ada penulis-penulis di luar USM sudah menulis, berkarya dan meletakkan e-buku mereka di platform itu. Saya akan tunjukkan nanti. Dan kita menghasratkan anda akan menulis, anda akan menghasilkan e-buku anda sendiri, walaupun mungkin akan ada kata nak tulis apa, tak ada idea dan sebagainya, ataupun terlalu banyak idea. Don't worry. Mentor anda akan bantu anda macam mana nak menstrukturkan idea-idea anda sehingga anda boleh menulis e-buku dengan baik, walaupun simple. Hanya 35 hingga 65 muka surat untuk kali pertama ini. 35 muka surat saya rasa tutup mata sebelah pun insya-Allah boleh. Hafiz gelak. Okey. Boleh 35 muka surat je. Mudah saya. Anda mungkin dah ada projek-projek anda yang sebelum ini, ada assignment ataupun ada sesuatu yang anda dah tulis di media sosial misalnya, itu boleh menjadi konten awal anda. So mentor anda akan bantu anda untuk menstrukturkan konten-konten anda yang telah sedia ada, bagaimana ia nak boleh ditulis dengan cara yang baik, dipersembahkan dengan cara yang menarik
dan jadilah e-buku suara terbit. Mengapa kita kata e-buku suara terbit? Self-publishing konsep ini, anda menjadi penulis, anda adalah penerbit. Kalau biasanya kita tulis manuskrip apa-apa, kita nak terbitkan buku, nak hasil buku, kita hantar manuskrip kita kepada syarikat penerbitan. Misalnya syarikat ABC. So bila dah hantar manuskrip, syarikat ABC ada editorial board mereka. Mereka akan sediakan e-cover, ilustrasi, semakan dari segi perkataan, ayat dan sebagainya. Tetapi melalui konsep e-buku suara terbit, self-publishing, anda akan melatih disiplin diri anda menjadi penulis dan juga penerbit. Di muka dalam e-buku akan tercatat penerbit Muhammad Hafizuddin. Okay. Penulis Muhammad Hafizuddin. Dia selalunya kita beli buku, contoh macam buku, ada buku lah, ada macam buku ni, penulis Muhammad Hafizuddin, penerbit syarikat ABC. No, itu konvensional biasa. Tetapi dengan e-buku suara terbit yang kita nak sama-sama lalui ini, anda adalah penulis, anda adalah penerbit. Jadi kita akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap konten, kita bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penulisan kita, dari segi perkataan yang kita guna, ejaan dan sebagainya. Itu adalah di atas tanggungjawab kita. Bagaimana nak buat? Mentor anda akan bantu. Macam mana nak bimbing anda. Don't worry. Jadi kalau ada soalan, don't worry, boleh unmute terus. Kita nak two-way communication. Dan atau anda nak tulis di chat, sila chat. Sila tanya terus. Sama ada saya, Cik Hafiz atau ketua mentor kita, Dr. Intan, akan boleh respon untuk memberi kefahaman. So, mengapa kita nak berjumpa anda pada pagi ini? Supaya kita nak berikan satu mind setting kepada anda untuk memasuki satu gerbang pembelajaran yang bermakna. Asalnya kita nak buat satu sesi. Disebabkan sebahagian daripada anda ada kelas pagi, kita create satu lagi sesi petang untuk kita buat live bersama anda. Kita nak tunjukkan bahawa barisan mentor bersemangat nak bantu anda. Okey, bersemangat nak bantu anda. Dan kita nak berikan kefahaman ini kepada anda bahawa program ini is not just another program. Kita sama-sama nak buat. Don't worry. Dia bukanlah macam nak masuk peperiksaan. Enjoy yourself. Jangan rasa tegang sangat. Don't worry, kita akan bantu. Okay? Akhirnya juga anda akan berupaya untuk membimbing rakan sebaya anda dalam aspek penulisan. Jadi semasa anda melalui proses pembelajaran dengan mentor dan juga dalam program ini, letakkan dalam fikiran, hati dan minda anda bahawa anda bukan hanya nak belajar berkaitan dengan teknik penulisan dan penerbitan, tetapi anda juga secara sedar sedang bersedia mengasah kemahiran anda untuk menjadi fasilitator setelah selamat selesai program ini. So ada dua thinking yang perlu ada dalam minda kita. Satu, kita nak belajar macam mana nak tulis. Yang kedua, anda dengan penuh awareness anda melihat bagaimana mentor anda sedang mendidik dan membimbing anda. Kerana akhirnya anda juga akan mirror mentor anda nanti untuk pada penghujung selepas sesi ini selesai, anda akan juga masuk ke dalam satu era baru, iaitu anda akan juga mencabar diri anda untuk membimbing rakan-rakan anda yang lain untuk menulis e-buku suara terbit. So macam saya sebut tadi, ada dua thinking secara sedar, secara sedar anda lakukannya. Bila kita dah berikan maklumat ni awal-awal kepada anda, jadi anda akan melalui program ini secara sedar. Bukanlah secara by chance. Anda akan melalui secara sedar. Saya ulang sekali lagi, bukan hanya anda akan belajar cara nak tulis, tapi anda juga nak belajar cara nak sampaikan, nak inspire orang untuk menulis. Wow, okey ke tak? Kalau okey, tulis dalam chat. Saya nak tengok. Kalau ada 11 orang di sini, please tulis. Okey. Tulis chat sikit. Baik, saya nak tengok ada sikit interaction. Thank you very much. Okey dan mantap. Nurul Syifa. Yang lain mana? Yang lain, Eti, Inda, mana?
Okey, Najihah. Muhammad siapa? Nur Akilah, Hafiz Insyirah, Nurul Shifa. Okay, good. Thank you very much. Dan secara sedar juga, anda akan dibimbing macam mana nak menggunakan skill-skill keusahawanan anda. Sebab bukan terhenti setakat anda menulis, anda akan dibantu juga macam mana nak nanti upload e-buku anda dalam platform Indie@USM. Platform suara terbit Universiti Sains Malaysia, dan daripada situ juga ada peluang untuk anda menjana kewangan. Masya Allah. Tapi itu yang kedua, tak apa. Tak usah fikir lagi. Yang penting sekarang ni kita tumpu kepada kemahiran menulis dan kemahiran untuk facilitate orang. Dan sepanjang program juga anda didedahkan dengan sebenarnya dengan sendirinya anda akan didedahkan dengan self-directed learning punya konsep, self-learning konsep, sebab ini adalah future proof learning konsep pada masa hadapan. Kemampuan kita, kemahiran kita untuk membuat kajian sendiri, mendapatkan maklumat-maklumat untuk apa yang kita inginkan. So dalam program ini kita terapkan, kita berikan penekanan bagaimana anda harus mencari jalan untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Bukan hanya di bawah bimbingan mentor, anda juga perlu ada inisiatif untuk dapatkan maklumat-maklumat yang anda inginkan, sama di media sosial, di YouTube misalnya, di internet misalnya. Silakan gunakan kreativiti anda, insya-Allah. Dan kita galakkan anda berkomunikasi antara satu sama lain, interaksi dan bersinergi antara satu sama lain. Kita sudah sediakan satu platform yang dinamakan sebagai Jurnal Pembelajaran Berpasukan. Anda perlu buat reflection terhadap satu-satu tempoh proses pembelajaran yang anda lalui, dan reflection anda itu anda tulis dalam jurnal itu, dan secara online kita dah sedia, nanti saya berikan maklumat itu. Dan apa yang kita akan lakukan, orang lain, kawan-kawan anda juga boleh belajar daripada apa yang anda tulis dalam jurnal itu. Anda juga boleh belajar daripada kawan-kawan anda. Kita ada 11 tim semuanya. 34 orang kita bahagikan kepada 11 pasukan-pasukan kecil, di mana puratanya satu pasukan ada 3 peserta, dan anda akan di-attach dengan seorang mentor. Anda akan create WhatsApp group anda tersendiri, dan task pertama nanti anda akan approach mentor anda. Mentor anda sedang menantikan anda untuk di-approach. Mereka akan sedang menanti untuk membimbing anda. Tak apa, itu kemudian. Okay. Saya berikan dulu main setting. Okay. Ini perjalanan program. Anda akan lalui sesi pembelajaran, melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna, melalui pelbagai pendekatan, pengukuhan pembelajaran dilakukan melalui penyediaan jurnal pembelajaran berpasukan. Nanti saya tunjuk apakah itu jurnal pembelajaran berpasukan. Anda akan dibimbing oleh mentor secara berfokus. Kemudian, bila kita sebut tentang pentauliahan, certification, ada sedikit elemen audit kepada anda. Bukanlah peperiksaan. Don't worry. Bukan peperiksaan akhir semester ke apa. Tapi kalau anda ikuti dengan teliti, dengan tekun, sesi-sesi bersama mentor, anda ikuti e-modul ini dengan baik, sesi audit ni anda akan terus dapat lakukan dengan enjoy. Tak ada tension-tension. Kerana soalan-soalan yang ditanya semasa sesi audit live, sesi audit live ini, kalau anda ikuti dengan tekun, anda boleh jawab je. Dia lebih kepada pertanyaan-pertanyaan berkaitan pengalaman anda, bagaimana anda lalui. Bukanlah benda-benda yang terlalu factual, tidak. Lebih kepada pengalaman anda. Apa yang akan berlaku dalam sesi audit ini, akan ada satu showcase yang anda akan organize sendiri. Showcase. Anda akan share dalam sesi itu seperti mini seminar. Anda organize sesi ini dan anda akan share tentang mungkin 5 minit, 7 minit tentang pengalaman anda menulis e-buku, dan ada panel audit yang akan bertanya, bersembang-sembang dengan anda. Kalau anda biasa dengan big stage, contohnya dalam TV itu kan, ada juri yang bertanya dan sebagainya. Ataupun dalam da'i muda kan, pencetus apa Cik Hafiz? Pencetus apa? Pencetus umah kan. Lebih kurang macam itulah kan. Ada juri ataupun panel audit yang akan bertanya kepada anda. Don't worry.
anda akan dapat jawab. Saya confident anda akan dapat jawab. Ya. Tak ada, bukanlah soalan-soalan terlalu factual. So sesi audit ni perlu kita buat supaya ia dapat mengesahkan bahawa anda telah melalui program ini secara teliti, secara tekun, dan anda mampu untuk menunjukkan bahawa anda faham apa yang telah anda lalui. Okey. So selesai sesi audit, anda diberi, bayangkan anda telah pun diberikan taraf lulus dan akhirnya anda boleh terbit dan pasarkan, dan kita akan ada satu sesi pelancaran 34 e-buku surat terbit oleh peserta program HICSEF pada bulan Julai nanti, pelancaran 34 buku. Bayangkan sekarang, visualize situasi itu, majlis itu, semua orang bertepuk tangan, anda juga akan merasa puas hati, seronok. Allahu Akbar, selama inilah yang aku inginkan. Pengalaman-pengalaman ini memang banyak memberikan input dan kekuatan kepada aku. Confident level aku semakin tinggi untuk menyampaikan manfaat kepada orang lain. Bayangkan pada bulan Julai itu yang akan berlaku. Tepuk sikit. Tepuk kepada diri sendiri. Tekan emoji itu. Tekan, klik, tepuk sikit kepada diri sendiri. InsyaAllah. So this is actually the technique, visualization technique. Okay, bila kita nak masuk ke satu perjuangan, macam kita nak buat public speaking dan sebagainya kan, kita kena visualize lah bahawa I will do the best that I can do. I'm imagining the best case scenario semasa saya berada atas stage itu. Ini teknik visualization untuk membuatkan kita rasa lebih confidence. So saya sedang coach anda visualize apa yang akan berlaku pada bulan Julai. Dan ini insyaAllah akan menambahkan confidence level anda. InsyaAllah. Confident tak? Sila jawab, tengok chat, tengok confident ataupun tidak. Confident ataupun tidak sekarang ni? Tulis sikit di chat. Saya nak tengok sikit. Yakin? Masya Allah, Husna. Confident sikit. Don't worry, bagus-bagus. Dah ada semakin confident tu, baguslah kan. Indah, yakin. Yeti, yes, yakin. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain? Nampak confident. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Kalau mungkin sebelum ini kita tertanya apa yang akan berlaku, sekarang kita dah semakin confident untuk masuk. Itu yang penting. Confident level kita kena ada. Dan ini juga akan anda lakukan bila anda masuk dalam pekerjaan nanti. Ada ketika bos anda minta anda present idea ataupun apa-apa projek, mungkin malam anda tak tidur, keluh kesah mandi, tak basah, makan tak lalu, tapi anda buat teknik visualization tu. I will do the best that I can, and I'm imagining the best case scenario yang saya akan lalui semasa saya nak present paper ni, project ini, proposal ini kepada bos saya. So ini akan menambahkan confidence kita, insyaAllah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sedari saya minta anda catat sikit lah. Sebab nanti dalam jurnal pembelajaran peribadi, saya akan minta anda tulis apa yang anda belajar dalam sesi ini. This is how we do. Dalam jurnal pembelajaran peribadi nanti saya akan minta anda tulis perkara-perkara yang anda pelajari daripada sesi ini. This is only the start. Wow, only the start. Saya rasa dah banyak dah anda tulis tu. Bagus. Okay, good. Boleh tak tulis dalam chat satu point yang anda pelajari daripada awal tadi sampai sekarang? Just satu saja yang dekat di hati anda. Apa dia? Daripada awal tadi sampai sekarang. Supaya kita alert dengan apa yang kita belajar secara sedar. This is what we call belajar secara sedar. Kalau kita lalui satu proses, satu sesi sebegini, dan akhirnya ada orang tanya apa yang belajar, tak tahu. Apa benda? Itu maksudnya kita tidak belajar secara sedar. Maksudnya kita tidak belajar secara sedar. Biarlah kita kata pada diri kita, kita belajar secara sedar. Penulis Nur Akilah, penerbit. Masya Allah. Ini satu visualization yang very powerful. Nur Akilah, tahniah. Beri tumpukan kepada Nur Akilah. Saya tak tergambar. Ini adalah satu reflection yang
power gila. Kita percaya akan diri kita sendiri. Keyakinan itu penting dalam menonjolkan bakat. Masya Allah. Power. Makin semangat kami ni. Baik Husna. Baik Husna. We are going to learn to be both author and publisher. Masya Allah. Okay, good. Teruskan catat. Nanti dalam jurnal pembelajaran anda akan tulis sesuatu. Mungkin apa yang anda tulis, kawan anda tak terfikir, tak spark dalam fikiran dia. Inilah the power of sharing nanti dalam platform pembelajaran berpasukan. Anda tulis sesuatu, ada nilai ilmu dalam apa yang anda tulis, kawan anda boleh belajar daripada anda. Anda bila tengok reflection yang dibuat oleh kawan-kawan anda juga akan belajar daripada mereka. Apa yang anda tulis nanti, mentor anda akan tengok dalam jurnal pembelajaran peribadi. Mentor anda akan lihat sama ada anda telah memberikan engagement emotionally, engagement secara behaviorally, ataupun engagement cognitively. Mentor akan tahu bila anda tulis tu betul-betul anda tulis ke, sudah berlaku ke proses pembelajaran dalam diri anda bila anda telah melalui satu-satu sesi pembelajaran. Mentor akan lihat dan mentor akan bantu anda. Don't worry, insyaAllah. Kita adalah penerbit dan penulis. Kita akan masuk dunia imajinasi yang berbeza. Masya Allah. Ini tak tergambar keseronokan saya bila saya tengok anda menulis macam ni. Semakin bersemangat kita. Sentiasa usaha saling bantu-bantu dan yakin bakal menjadi penulis dan penerbit. Saya rasa kalau mentor-mentor tengok ni, mereka juga akan syukur dan semangat, akan look forward untuk bantu anda, insyaAllah. Thank you. Yang lain-lain pun please tulis ya. Bolehlah publish segala idea dalam otak selepas ini. Dapat duit jadi kaya macam... bagus. Ini... Why not? Allah, why not? Kan? Kita mula dengan step yang kecil. Entah-entah suatu hari Nur Aqilah akan jadi jutawan melalui penulisan. Amin. Who knows? Kita tak tahu. Dan pada ketika itu anda terkenang kembali. Betul lah Allah takdirkan, bukakan hati anda untuk join program HICSEF ini. Itu adalah titik tolak yang saya lakukan pada bulan Ramadan. Dan akhirnya pada masa itu, mungkin 5, 6, 10 tahun nanti akan dapat hadapan, anda teringat kembali saat-saat ini. Momen-momen ini yang anda cipta. Mungkin itu akan berlaku. InsyaAllah. Amin. Okey, kalau kita laju bantu kawan-kawan lain. Terbaik. Doa guru mustajab. Masya Allah. Okey. Thank you. Garis masa HICSEF. Sekarang bulan April. Bulan April sekarang. E-modul ni akan saya berikan kepada anda. Anda akan dapat e-modul yang sama mentor anda ada. Dalamnya terkandung segala macam maklumat, panduan, panduan penulisan, contoh-contoh video pembelajaran yang anda boleh ikuti, dan dia akan jadi satu rujukan utama anda nanti. Garis masa HICSEF, April, Mei, Jun, Julai. Yang saya visualisekan tadi berlaku pada bulan Julai nanti. Anda akan berbaris untuk mendapatkan pentaulihan anda, insyaAllah. Okay. So, April sekarang, anda akan bentangkan idea awal penulisan. Nanti saya akan tanya nanti, mungkin anda dah ada idea apa yang anda nak tulis. Tapi idea itu mungkin idea awal, tajuk pun mungkin tajuk yang akan berubah-ubah. Don't worry. At least anda dah cabar fikiran anda, minda anda untuk memulakan sesuatu, dan mudah saja. Trust me. Kami mentor-mentor telah melalui proses itu. Mungkin di peringkat awal rasa tak biasa, mungkin kita kena push diri kita sikit. Tetapi akhirnya, don't worry, bila anda dah berjaya menulis e-buku pertama, e-buku kedua, kalau tadi tutup mata sebelah, e-buku kedua, tutup mata dua-dua belah pun boleh tulis. Boleh ke? Okay. Don't worry, insyaAllah. Ya. Dan mungkin e-buku kedua anda nak collaborate dengan orang lain. Dalam e-buku yang pertama ni, anda adalah penerbit, anda juga adalah penulis. Mungkin e-buku kedua anda nak buat siri kedua, ataupun anda dah mula dalam fikiran anda nak collaborate dengan sesiapa nak menulis. Itu pun boleh. Yang penting skill tu anda telah ada dan anda boleh inspire orang. April, Mei adalah bulan-bulan yang sangat penting untuk anda. Kita dah structurekan bagaimana anda akan belajar nanti. Dan bulan Jun juga sangat penting untuk anda menyediakan e-buku anda yang akhir.
showcase anda adalah pada bulan Jun, di mana anda akan organize satu sesi ataupun mungkin beberapa sesi di mana anda akan take turn untuk persembahkan apa yang telah anda hasilkan, dan anda akan menjemput rakan-rakan anda yang bukan daripada ahli-ahli bukan daripada peserta-peserta HICSAF ini, untuk sama-sama memberi support kepada anda dan memberikan awareness kepada yang lain-lain yang tak tahu apa program HICSAF ni sebagainya. Dan ini kita berikan real case scenario kepada anda untuk anda present apa yang telah anda hasilkan. Don't worry, bila anda dah lalui April, Mei, Jun ni, anda akan naturally anda boleh lakukannya untuk anda bersedia untuk diaudit. Kalau tutup dua-dua mata susah sikit nak type. Aduh, okay. Analoginya lah kan. Bila tutup mata kita terbayang dah apa kita nak tulis dan sebagainya. Bila buka mata kita terus tulis. Okay. Amin nak jadi penulis seperti Evelyn Rose. Masya Allah, Nur Syifa. Power. So Jun ni ada penyediaan e-buku akhir, dan Jun hujung ni nanti Cik Hafiz kemudian lah nanti kita akan beri taklimat kepada anda macam mana anda nak organize sesi ini. Dan sesi ini yang seperti yang saya sebut akan memberikan real case scenario kepada anda. Apabila anda masuk dalam pekerjaan sebenar, anda diminta macam saya sebut tadi untuk present proposal dan sebagainya. Anda akan berada di hadapan anda panel-panel dan bagaimana anda nak convince mereka dan sebagainya. Dan mungkin mereka akan tanya dan akan anda jawab secara spontan. Don't worry, bila anda dah lalui macam saya sebut tadi, anda akan dapat jawab. Dia tak ada, bukan soalan-soalan factual, don't worry. Dia lebih kepada pengalaman anda, strategi yang anda gunakan. Kalau anda ikut betul-betul dengan rapat mentor anda, bimbingan daripada mentor, anda boleh jawab, don't worry. Dan itu melayakkan anda menjadi facilitator bertauliah penulisan indie, HDC indie at USM. Okey, ini adalah garis masa. Ada soalan tak sebelum saya teruskan? Ada soalan tak? Sekarang 10.49, saya target dalam mungkin 15-20 minit lagi. Itu je. Okey, ada soalan tak? Boleh unmute ataupun boleh type. Silakan. Kalau, ya. Cik Ahmad. Ya, siapa ni? Saya Nur Husna. Husna, yes. Ya, Cik Ahmad, saya nak tanya, adakah kita akan buat banking secara face to face, maksudnya bersemuka dengan mentor, ataupun masih lagi secara atas talian? Okey. Dalam taklimat semalam, kita berikan kebebasan kepada mentor bagaimana mereka nak membantu anda. Ada mentor daripada Kelantan. Husna di mana sekarang? Saya di Kedah, Sungai Petani. Okey. Disebabkan faktor-faktor itu, kita beri kebebasan sebenarnya kepada mentor. Bila anda approach nanti mentor, langkah pertama yang akan anda buat ialah anda form satu kumpulan kecil yang terdiri daripada 3 orang ataupun 4 orang lah dalam satu WhatsApp group. Ya, kita akan senaraikan siapa join siapa. Langkah pertama yang akan anda lakukan ialah anda akan approach mentor anda. Ya, ini juga yang akan kita bimbing anda ialah bagaimana cara-cara nak approach guru. Ini falsafah relationship antara pelajar dan guru. Kita nak menerapkan bahawa bila kita nak belajar, kita mencari guru. So kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda nak approach guru anda. Even sekecil bagaimana nak minta dia join WhatsApp group anda. Itu. Bila anda dah join, anda boleh buat discussion dengan mentor anda. Macam mana mentor nak berjumpa anda. Kalau mentor rasa kita berjumpa secara fizikal, why not? Kan? Tapi disebabkan faktor lokasi, mungkin itu tak dapat dilakukan. Mentor anda kata, kita akan berjumpa online. Dan apa yang akan mereka lakukan, sekurang-kurangnya 3 kali mereka akan berjumpa dengan anda sepanjang program. Dan sebagai persediaan mental, perjumpaan itu perlu kita manfaat sepenuhnya. Kerana selebihnya adalah berkaitan dengan self-learning approach yang anda akan lakukan. Mentor akan bantu anda. Dan pada masa yang sama, kalau ada soalan-soalan yang anda ingin kemukakan, anda boleh kemukakan melalui WhatsApp group kepada mentor anda. Mungkin mentor anda nak buat 15 minit perbincangan secara live. Mungkin itu juga berlaku. Dan kita berikan kreativiti itu kepada mentor-mentor. Dan mereka dah bersedia sebenarnya, insyaAllah.
Kalau anda bertanya tentang bengkel-bengkel secara spesifik, kita lebih menekankan kepada self-directed learning. Kita berikan panduan-panduan kepada anda yang saya akan tunjuk nanti. Setiap fasa apa yang anda perlu lakukan, anda digalakkan untuk melakukan langkah-langkah inisiatif-inisiatif sendiri untuk study. Inilah antara quality future proof learning. Self-learning, self-directed learning, self-regulated learning. Dan kalau anda ikut apa yang ada dalam modul yang diberi nanti, saya akan tunjukkan, anda akan dapat memahami. Sebab dalamnya sudah ada video untuk video-video panduan nak menggunakan, nak melakukannya, panduan-panduan secara spesifik yang anda boleh lakukannya, contoh-contoh template dan sebagainya. Semua sudah disediakan. Ia bergantung kepada inisiatif anda sebagai peserta untuk mengaplikasikan self-directed learning. Mentor akan anda mentor, saya tukar perkataan tu ya. Mentor akan membantu anda bila anda ada masalah-masalah, ada isu, ada cabaran ataupun ada kemusykilan, anda boleh hubungi mentor anda melalui WhatsApp group itu. Bolehkah saya menjawab macam tu? Adakah saya menjawab soalan macam tu? Soalan anda, Husna? Ya, menjawab. Terima kasih. Thank you. Panjang sikit ya, supaya kita faham peranan mentor dan peranan kita sebagai peserta. Nanti di hujung bulan Julai, anda akan menyedari bahawa kemahiran self-directed learning ini akan menjadi sesuatu kualiti ataupun kemahiran yang akan anda ada dalam diri anda, dan itu sangat-sangat membantu anda nanti. Dan anda juga akan inspire orang supaya ada kualiti gaya pembelajaran self-directed learning. InsyaAllah. Okey, soalan Hafizuddin. Macam mana kalau peserta tidak mampu menyiapkan tulisan sebelum tarikh ditetapkan? Cik Hafiz, jangan Cik Hafiz. Allahu Akbar. Okey, bagus soalan tu. Bagus. Saya mengharapkan anda bertanya, macam mana kalau peserta mampu menyiapkan penulisan sebelum tarikh ditetapkan? Kita rephrase soalan tu. Saya menjawab balik soalan yang sebenarnya yang Cik Hafiz nak tanya tu ialah macam mana kalau peserta mampu menyiapkan penulisan. Alhamdulillah, semalam bila kita buat taklimat, kita menjangkakan anda boleh siap dalam masa sebulan je sebenarnya. Sebab sekarang anda belum masuk lagi dalam arena itu kan. Anda merasakan banyak soalan, macam mana nak buat, macam mana nak buat. Don't worry. Okey, mungkin bila mentor anda dah, saya percaya sebahagian daripada anda, bila mentor anda dah bimbing, anda boleh menyiapkan dalam sebulan. Sebab konten anda sudah ada. Cara yang paling mudah untuk menulis ialah berdasarkan konten-konten yang anda sudah ada. Mungkin di media sosial, mungkin projek-projek yang anda dah buat, assignment yang anda dah buat, anda ingin e-bukukan. Tapi yang bukanlah anda ambil seketul-seketul daripada projek atau assignment itu. Anda akan murnikan dia. Anda akan berikan sentuhan-sentuhan baru yang lebih mungkin dramatik, yang mungkin lebih cantik untuk anda persembahkan dalam e-buku. Anda mungkin dah ada laporan tentang projek yang anda ikuti, projek membantu semasa banjir dulu. Contoh, anda terlibat dengan NGO, anda terlibat dengan kelab atau persatuan anda terlibat dan anda buat satu laporan berkaitan dengan pelibatan anda untuk membantu orang masa-masa banjir. Tidaklah kita mengharapkan, kita inginkan anda ambil seketul projek itu, anda jadi e-buku. Itu tak sampai 2 hari dah siap dah. Kan? Tidak. Mungkin anda nak menulis pengalaman anda terlibat dalam projek itu. Peranan anda sebagai apa. Itu akan menjadikan e-buku anda ada faktor wow. Ada faktor penarik, ada satu keunikan daripada e-buku yang anda tulis. Tidaklah sesuatu yang anda ambil yang telah sedia ada, tetapi anda akan murnikan, beri sentuhan-sentuhan baru dalam penulisan anda. Itu juga boleh dilakukan. Berbalik daripada apa yang saya sebut, konten anda telah ada. Mungkin anda nak tulis yang lebih serius sikit berkaitan dengan assignment yang telah anda lakukan dalam kerja-kerja akademik anda. Mungkin boleh. Tetapi please, jangan ambil seketul-seketul. Anda tidak akan belajar proses untuk menulis e-buku kalau anda buat begitu.
cabar diri anda, be smart untuk anda belajar dan cari jalan macam mana anda mudah untuk menulis e-buku ini. Okey, dengan bimbingan daripada mentor-mentor. Okey, itu antara tips-tips yang boleh diberikan. Kalau nak menjawab Muhammad Hafizuddin punya soalan ni, kalau tidak mampu, macam mana Dr. Intan? Saya nak jawab macam mana Dr. Intan? Tolong saya jawab, Ustaz. Dr. Intan? Saya mentor penulisan. Cik Sawan ada panggil saya ke? Sorry. Tadi tengah online. Muhammad Hafiz kata kalau tak mampu menyiapkan. Allahuakbar. Sedih lah. Ambon. Saya rasa sedih lah. Hafiz mana ni? Muhammad Hafizuddin ni student saya ni. Nak kena kita siapkan ni. Tak apa. Letak bawah saya bagi siap. Ya, dia dia. Saya ni student nursing. Allahuakbar. Hafiz betul. Don't worry lah Hafiz. InsyaAllah. Okay, masukkan dalam mindset kita. Jangan fikir lagi tidak mampu. Bila kita sudah letakkan halangan itu, ia akan mungkin selama-lamanya ada di hadapan kita. Jangan sebut lagi tentang tidak mampu dalam fikiran kita. Kita programkan fikiran kita, saya akan mampu buat even sebelum Jun. InsyaAllah. Kita program. This is also part of this training. Untuk macam mana nak programkan diri kita. Kan saya sebut tadi best case scenario, visualization technique, best case. Tapi bagus. Cik Hafiz bila tanya dia ada nilai ilmu tu. Kalau Cik Hafiz tak tanya, saya tak jelaskan. Which is very good. Which is very good. Beri tepukan pada Hafizuddin. Semua beri tepukan. Klik emoji. Beri tepukan kepada Cik Hafizuddin. Saya rasa Cik Salwan mungkin ni baru first time kan introduction mereka. Samalah macam kita dulu kan. Masa kita nak mula kita rasa takut. Kita rasa macam susah. Tapi bila kita dah ikuti mungkin bengkel yang pertama kan, kita baru nampak mudahnya. Sekarang dia tak nampak. Itu macam mudahnya buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Mentor-mentor akan memudahkan. Nama facilitator tu, facilitate, memudahkan. Anda akan lalui proses ini. Semasa anda nanti bila anda membimbing kawan-kawan anda, soalan yang sama yang akan ditanya kepada anda. Ya Allah, ini the real case ni. Thank you Hafiz. Saya appreciate sangat you tanya soalan ni. Bila you tanya ada nilai ilmu dan saya menjawab, bagus, semua orang boleh belajar. Soalan yang sama akan ditanya oleh rakan-rakan anda bila anda facilitate mereka. So, cara nak tackle-nya kata, layan dululah soalan ni macam saya layan Hafiz tadi. Kan, layan dulu, tak apa. Appreciate soalan tu. Kan? Tetapi, bukan tetapi, cuma tambah. Elakkan daripada penggunaan tetapi. Dan tambah lagi cara fikir yang baru. Kita rephrase soalan tu. Macam mana kalau peserta mampu menyiapkan. Kita dah reprogram pemikiran kita kepada sesuatu yang lebih baik. Boleh ke Cik Hafiz? Boleh ke? Hafiz, boleh saya menjawab ke soalan tu? Alhamdulillah menjawab. Semangat. Boleh semangat tu. Okay. Saudari peserta, kami namakan anda sebagai warriors. Mulai hari ini kami namakan anda sebagai warriors. Anda adalah pejuang. Nanti dalam dalam apa-apa sesi pun kami akan panggil anda sebagai warriors. Bila kita panggil warriors tu, dalam diri kita mengharapkan kami menerapkan jiwa pejuang dalam anda. Okay, now soalan lagi. Maksudnya tiada tajuk atau scope and specific untuk e-buku ini kan? Oh yes, tak ada tajuk. Sky is the limit. Sky is the limit. Anda mungkin nak tulis komik untuk kanak-kanak. Boleh juga. Dan kalau tengok dalam Indie NSM, nanti saya tunjukkan, ada juga rakan anda sebelum ni dah tulis buku untuk kanak-kanak. Kita tak boleh pandang rendah kepada buku kanak-kanak kerana very powerful. Bukan sembarang orang boleh tulis buku kanak-kanak kerana penulis perlu meletakkan diri dia sebagai kanak-kanak untuk menulis buku kanak-kanak. Bukan senang tu. Jadi kalau anda nak nulis buku kanak-kanak, okey. Walaupun nampak mudah, tapi kita ada pakar penulisan buku kanak-kanak, one of the mentor. Thank you, Husna, di atas soalan itu. Beri tepukan kepada Husna. Please, beri tepukan kepada Husna. Okey, bila kawan kita tanya je, kita beri reward kepada dia dengan tepukan kita. Thank you.
Encik Ahmad, adakah e-book ini boleh ditulis dalam bentuk story? Why not? Yes! Saya akan tunjuk kepada anda nanti. Bagus ni Syirah soalan ni. Saya akan tunjuk kepada anda bagaimana satu teknik. Okay. Kita menggunakan satu alat. Alat untuk menstrukturkan idea-idea kita. Kerana selalunya bila kita facilitate, kita akan berhadapan dengan situasi di mana ada peserta yang kata, kawan-kawan kita yang nak menulis, aku tak ada idea langsung. Kosong. Atau ada yang kawan-kawan kita yang kata, aku banyak idea sangat, aku tak tahu nak pilih yang mana satu lah. Berlambak-lambak kan. Mana satu aku nak pilih. Saya akan share nanti satu tools. Selepas ini saya terus akan share satu tools di mana kita boleh guna tools. Anda boleh praktis nanti. Guna tools ini untuk menstrukturkan idea-idea kita. Don't worry. Bagus. Boleh. Boleh dalam bentuk sama ada dialog. Kita nak memasukkan ciri-ciri beberapa elemen dalam penulisan kita. Contoh elemen dialog. A kata apa, B kata apa. Itu satu. Mungkin nak memasukkan elemen-elemen monolog. Monolog ni kita cakap dengan diri kita sendiri. Aku berjalan seorang diri di tengah padang, di tengah malam yang gelap. Aku merasakan bahawa diriku hanya seorang yang kerdil. Tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggil dari belakang. Dan suara itu semakin dekat dengan aku dan membisikkan di telinga aku, bangun, bangun, dah subuh. Contoh. Itu monolog. Itu dalam diri kita. So elemen-elemen itu juga, ataupun elemen-elemen naratif, kita menceritakan tentang kejadian-kejadian dan sebagainya. So mentor-mentor akan bantu anda yang memasukkan elemen, mungkin elemen dialog, elemen monolog, elemen naratif dalam penceritaan anda. Boleh strategically. Ambil saja kalau anda dah selalu post dalam Facebook anda pergi ke mana, anda buat apa, anda buat review apa tentang makanan dan sebagainya. Mungkin anda nak ambil konten-konten itu menjadi konten penulisan anda. Mungkin anda dah ada dah. Okay? Yakin? Yes, yakin. Thank you. Tema atau tajuk e-book boleh dipilih sendiri oleh penulis. Yes, boleh ditulis. Kita beri kebebasan kepada anda tulis apa pun. Pengalaman saya share. Ada seorang penulis sebelum ini, di awal-awal pelancaran bulan Jun tahun lepas. Seorang penulis tak pernah menulis e-buku. Saya kata kat dia, dia maklumkan saya, dia masuk hospital disebabkan tercekik tulang ikan. Tercekik tulang ikan. Sebab apa tercekik tulang ikan? Sebab makan semasa menonton TV. Nasi punya sedap dengan gulai ikan biji nangka. Okay. Dia makan, tercekik tulang ikan. Masa PKP pula tu. Kena pergi hospital, kena operation, kena buat swab test 2 kali. Sekali swab RM600. Dia duduk cerita-cerita, saya kata, sayang kalau tak tulis ni. Sayang kalau kita tak tulis pengalaman ni. Sebab dalam pengalaman kita ada nilai ilmu. Ada mesej besar yang kita nak sampaikan walaupun kisah tercekik tulang ikan. Macam mana saya nak tulis? Saya mana ada pengalaman? Saya tak ada pengalaman nak tulis, tak pernah tulis apa. Don't worry. Tulis apa yang ada dalam ingatan kita. Tulis yang macam mana yang cerita tadi pada saya. Tulis dulu. Dia tulis. Akhirnya terhasillah e-buku pertama dia. Kerana secebis tulang ikan. Ada terpapar dalam platform Indie.SM. Masya Allah. Anda juga boleh lakukan. Kerana secebis tulang ikan. Ada mesej dalam tu. Walaupun mungkin bahasa yang mudah. Dia kata bahasa saya mudah. Don't worry. Salah seorang penulis tersohor, Puan Sri Diah. Puan Sri Diah ni kita sebut sebagai pakar penulisan kisah hidup lah. Beliau kita jemput dalam salah satu webinar penulisan e-suara terbit kita. Kita ada collection dalam YouTube. Dalam modul pun saya berikan link tu. Saya sampaikan apa yang dia nyatakan. Selalu dia sebut, kita ni banyak cerita, banyak pengalaman. Dan selalunya kita simpan pengalaman tu dalam poket kita. Dan bila kita meninggal, pengalaman tu ada dalam poket kita lah. Melainkan, kita keluarkan pengalaman tu dalam poket kita, kita inspire orang, kita tulis, kita ceritakan. Ada nilai ilmu dan orang mendapat manfaat.
mendapat inspirasi dari pengalaman yang kita nyatakan tu. Ada mesej-mesej besar dan orang belajar sesuatu, ada manfaat dalam kehidupan dia. Itu hanya boleh berlaku kalau kita keluarkan pengalaman daripada poket kita dan kita sampaikan kepada orang lain. Dan menulis secara e-buku surat terbit ni boleh membuatkan kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain melalui penceritaan-penceritaan kita. Bagus soalan daripada Insyirah berkaitan dengan storytelling. Boleh tulis. Inspire orang melalui kisah-kisah yang kita lalui. Okey, ada soalan lagi. Saya terus jawab soalan sebab saya tahu anda sedang kalau tengok dalam fikiran anda, dia ibarat spark ataupun neuron sedang bersambung-sambung dalam kepala anda, saya tahu, insya-Allah. That's why anda keluarkan banyak soalan-soalan. Anda sudah memikirkan sesuatu dah. Anda sudah visualize sesuatu yang anda ingin lakukan. Itu satu petanda-petanda yang baik, Tanya. Okey, tema atau tajuk e-buku boleh dipilih sendiri? Boleh. Maksudnya bebas mengikut kreativiti penulis? Yes. Betul. Fiction atau bukan fiction? Yes. Boleh. Saya minta diri dulu. Saya ada kelas. Okey, silakan. Kita buat rakaman, Cik Hafiz kan? Nanti boleh menonton. Pastikan anda menonton supaya anda tahu apa yang anda perlu lakukan. Terima kasih, Nur Hafiz. Mentor akan permudahkan. InsyaAllah, yes, Dr. Intan. Yang penting perlu ada keinginan untuk menulis. Elemen imbas kembali, ya, reflection, ya, retrospektif. Ya, itu juga ada nilai-nilai ilmu di sebaliknya. Okey, ini garis masa. Ada soalan tak tentang garis masa? Jelas tak? Kalau jelas, sila tulis jelas di chat. Kalau jelas, tulis jelas di chat. Okay, saya minta semua tulis. Kalau jelas, tulis jelas. Saya nak pastikan anda sedang memberi tumpuan, ada engagement dengan saya dan anda menunjukkan anda berminat. Bukanlah terpaksa anda lalui program ini. Kerana Cik Hafiz sebut, dia tanya kepada anda dan kita pilih hanya orang-orang yang betul-betul berminat saja join. Dan kita tak nak separuh-separuh jalan sebab this is not just another program. Kita betul-betul bersemangat nak bantu anda. InsyaAllah. Dan akhirnya nanti bila bulan Julai, anda juga akan jadi satu pasukan facilitator yang disegani yang membawa brand HICSAF, certified facilitator, dan anda boleh membimbing rakan-rakan anda. InsyaAllah, Nur Husna ada tepuk tangan tu. Bagus ni Husna. Thank you. Beginilah yang kita inginkan. Excited sungguh Nur Najihah. Allah Akbar, insyaAllah. Okay. So, ini ada antara ini kisah-kisah lalulah bulan Jun dulu ya, masa kita mula-mula lancarkan. Ada ucapan perasmian, ada juga rakaman YouTube daripada BC, pengarah CDAE, pelancaran, dan ada berita dalam web USM tentang USM lancar platform indie dahulu usaha self-publishing. Okay. Now, saya terus nak masuk apa yang akan anda lakukan. Okay. Ialah berkaitan dengan ini. Saya sharekan link ini. Ini merupakan sumber utama rujukan anda dalam program ini. Simpan betul-betul link ini. Kerana semua terkandung dalam modul ini. Okay. Boleh masuk tak? Boleh kan? Boleh, Alhamdulillah. Boleh. Thank you. Okey, saya menyebut, mari kita sama-sama tengok skrin saya. Okey. Kembali kepada skrin saya, tap di skrin saya akan tunjukkan. Okey, apa yang ada dalam modul ini. Pertama adalah yang muka surat pertama ni. Okey. Sekiranya anda ada soalan dari masa ke semasa pun, anda nak tanya, sila masukkan. Sekiranya anda ada sebarang soalan mengenai program HICSAF, sila kongsi di sini. Siapa-siapa pun boleh tengok dan kita boleh respon dalam kumpulan yang besar, dalam WhatsApp, grup WhatsApp yang besar, ataupun anda nak bertanya secara personal, boleh. Kalau anda bertanya di sini pun boleh, bagus, kerana ada nilai ilmu. Orang lain pun boleh mendapatkan jawapan. Okey, ini page pertama. Page kedua, tulis cara DIY. Ada panduan mudah
ada tips rahsia macam mana nak buat kulit buku, ada 3D mockup macam mana nak buat flipbook, koleksi webinar. Ini yang saya sebut tentang koleksi-koleksi webinar yang telah kita lakukan. Kita jemput ramai penulis-penulis tersohor di peringkat negara, ya. Dan anda boleh jadikan video ini sebagai video pembelajaran anda. Anda boleh rujuk. Okey. Apa yang kita berikan kepada anda, terutama panduan mudah ni, anda boleh baca nanti. Ini yang anggap dia yang kita rasakan anda perlu ada ciri-ciri self-directed learning, ya. Kita tak akan go through satu persatu. Anda perlu spend masa juga untuk merujuk. Kalau anda tak rujuk, anda mungkin kehilangan arah sedikit macam mana anda nak tulis. Okey. Fasa perancangan, apa yang anda perlu buat? Okey. Fasa menulis, apa yang anda perlu buat? Fasa suntingan, apa yang boleh buat? Fasa reka bentuk, apa yang anda buat? Fasa penerbitan, fasa penambahbaikan. Mungkin nampak banyak, tetapi step by step. Jangan jadikan maklumat-maklumat yang diberikan ni menjadikan anda putus harap atau kurang stamina untuk buat. Don't worry. Ini sebagai maklumat ataupun info awal supaya anda dah set dalam mindset anda bahawa anda tahu ke arah mana anda nak pergi. Mungkin pada ketika ini anda nak fokus dulu tentang fasa perancangan, apa yang nak dibuat dan sebagainya dengan bimbingan oleh mentor. Kalau ada soalan boleh tanya mentor. Modul ini juga mentor ada. Okey, mentor ada. Dan mentor ada pendekatan masing-masing untuk membimbing anda. Kita berikan kreativiti, kebebasan kepada mentor. Sebab mentor ada pengalaman masing-masing bagaimana mereka menulis e-buku mereka. Ini sebagai panduan kepada anda dan juga panduan kepada mentor. Okey? Okey. Kemudian yang paling penting ialah bahagian journal ni. Bahagian journal. Saya klik journal ni. Okey, cuba tengok apa yang ada dalam ni. Jurnal pembelajaran berpasukan. Ini kena selalu dekat dengan anda sehingga akhir program pada bulan Jun. Program HICSEF ini menekankan pendekatan refleksi bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Anda lalui satu proses pembelajaran, sama ada pembelajaran itu yang anda buat secara kendiri atau anda lalui pembelajaran itu yang datang daripada mentor anda, atau anda menonton video ataupun anda sumber daripada apa pun, perbincangan dan sebagainya, anda reflect balik apa yang anda belajar. Macam saya minta anda buat tadi. Daripada pagi tadi hingga saat tadi saya kata, apa yang anda belajar? Sila tulis satu point. Itu pendekatan reflection. Dan saya nampak ramai yang menulis. Alhamdulillah. Maksudnya, anda boleh menulis apa yang anda faham. Kita menekankan supaya anda bukan menghafal. Kerana bila kita menghafal, kita ada kecenderungan untuk lupa. Tetapi kalau kita faham sesuatu, kita boleh menjelaskan sesuatu dengan ayat-ayat kita sendiri. Itu maksudnya kita faham. Macam anda tulis tadi dalam chat tadi, saya syukur Alhamdulillah anda tidak ambil seketul-seketul daripada ayat saya, tapi anda menjelaskan dengan ayat-ayat anda sendiri. Itu indication menunjukkan anda faham. Alhamdulillah. Ini yang kita nak dalam pendekatan reflection. Melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang anda buat. Saya sebut sekali lagi, aktiviti reflection ini anda buat berdasarkan pembelajaran peribadi anda yang anda lakukan atas inisiatif sendiri, ataupun daripada apa yang disampaikan oleh mentor, ataupun disampaikan melalui modul ini. Misalnya anda dapat sisi pandangan yang lain misalnya, dan anda ingin tulis apa yang anda belajar dalam jurnal pembelajaran peribadi. Saya akan tunjuk nanti. Peserta akan mencabar diri memikirkan apakah pembelajaran yang paling memberi kesan kepada diri sendiri. Tidak terhenti di situ, peserta juga akan secara sedar akan mengenal pasti cabaran yang sedang dihadapi. Selanjutnya, peserta akan menyusun strategi bagi mendapati cabaran yang telah dikenal pasti. JPB ini, Jurnal Pembelajaran Berpasukan ini, menyalurkan informasi penting kepada mentor, sekaligus membantu mentor menyusun strategi bagi membimbing peserta dengan lebih berkesan. So, penting anda lengkapkan jurnal pembelajaran peribadi kerana ia juga memberikan informasi kepada mentor untuk mentor mengetahui macam mana mereka boleh membantu anda lagi. Jadi, kalau anda tidak mengisi atau mengisi dengan asal jadi,
Itu akan memberi kesan kepada bagaimana mentor nak membimbing anda. Tulislah dengan sepenuh hati. Okey, anda boleh klik di sini untuk dapatkan jurnal itu. Semua dapat akses, semua boleh edit. Ini bentuknya. Okey, ini bentuknya. Okey, cuba beri perhatian. This is very important, tuan-tuan dan puan-puan. Di bawah ini kita telah createkan 11 tim semuanya. Ada 11 tim. Dan setiap tim ni akan ada sekurang-kurangnya 3 ahli. Pihak HDC nanti kita akan grupkan anda dalam satu grup. Anda akan diminta untuk create WhatsApp group secara kecil-kecilan ini. Dan anda akan diminta untuk approach mentor anda. Kita akan senaraikan siapa mentor anda nanti. So saya nak minta supaya anda approach dengan baik, dengan berhemah, dengan bersopan, dengan beradab dengan mentor anda. Kita ingin menerapkan relationship secara baik antara seorang pelajar dengan gurunya. Cara macam mana anda nak approach guru anda untuk jemput dia masuk dalam grup anda pun itu sangat-sangat penting. Ya, jangan sampai mentor hatinya terluka lah. Okay, guru kita kena jaga hati dia. Ya, sebab itulah resminya bahawa caranya seorang pelajar itu harus beradab dengan gurunya, dengan perkataan-perkataan yang kita gunakan, ayat-ayat yang kita gunakan dengan guru, supaya apa yang guru ajar tu ada berkat, ya, dan kita boleh amalkan. Macam mana nak tanda berkatnya satu ilmu tu? It's not only kita faham, tetapi kita boleh sampaikan, kita boleh amalkan kepada orang lain juga. Itu antara tanda-tanda keberkatan ilmu. Okay, tim 1. Bila anda dah form, anda create lah nama tim anda. Tim 1 mungkin nak bagi nama apa? Contoh, tulis sikit nama apa di chat. Satu nama apa? Be creative. Munci. Masya Allah. Tu dia. Tim 1 nama Munci. Tulislah apa. Apa benda ke yang tadi tulis tu, apa ke junior, apa benda ke. Kan? Boleh contoh. Mentor anda siapa, anda tulis di sini. Okay. Kemudian, jurnal ini adalah berdasarkan tempoh masa. Adalah berdasarkan tempoh masa. Jurnal 1, ini adalah proses pembelajaran yang akan anda lalui daripada 1 hingga 7 April. 1 hingga 7 April. Apa yang anda lalui? Okey. Saya tunjukkan. Jurnal 1 hingga 7 April ni adalah pembelajaran pada hari ini melalui sesi ini. That's why saya minta anda catatkan sikit tadi. Apakah pembelajaran baru yang anda pelajari? Jadi kalau anda tulis di sini, jangan tulis lagi lah. Sebab kita tak bahagi lagi tim-tim kan. Jangan tulis lagi. Tapi anda dah bersedia nak tulis dah. Anda tulis nama penuh anda, nama panggilan, nickname anda dan program pengajian anda. Okey. Idea awal tajuk e-buku anda. Anda dah ada dalam fikiran anda nak tulis apa. Tadi pun dah ada nak tulis apa. Idea awal, tajuk terus. Dan tajuk ni don't worry akan berubah-ubah. Bila kita dah ada satu tajuk yang tentatif, kita dah mula memikirkan, wow, dah masuk idea-idea dia macam mana nak tulis. Macam mana nak strukturkan, nanti kita tunjukkan. Okay. Kemudian, saya ingin kongsikan 3 perkara baru yang saya telah pelajari dalam tempoh ini, 1 hingga 7 April. Apa yang saya telah pelajari? Anda dah catat tadi, tulis 3 saja. Saya dah tunjukkan satu cara yang mudah lah untuk 1 hingga 7. Daripada sesi ini, apa anda belajar. Okay? Kalau anda dah catat, mudah saja. Bila anda catat, kawan lihat, kawan juga akan dapat belajar daripada anda. Okay. Now, sehingga kini, apakah tahap kemajuan proses penulisan anda? Anda boleh tulis, mungkin anda dah mula menulis poin-poin penting, anda dah mula rancang apa-apa. Dan bayangkan sehingga bulan Mei, bulan Jun anda dah penuh tulis tahap kemajuan anda. Dan tahap kemajuan inilah yang akan memberikan maklumat yang banyak kepada mentor anda nanti. Dia akan tengok. Dia akan bantu anda. Dia akan lihat daripada maklumat-maklumat ini apa sebenarnya yang anda sedang lakukan. Kalau tertinggalkan, kita tengok tadi ada yang mungkin ketinggalan, ada yang laju dan sebagainya. Ini memberikan maklumat kepada mentor. Kemudian tulis 3 cabaran yang anda hadapi untuk menghadapi cabaran apa? 3 mana dia?
3 cabaran yang anda hadapi dan perancangan anda untuk menghadapi cabaran tersebut. Anda dalam fikiran anda mungkin sedang menghadapi kesukaran-kesukaran apa dalam tahap itu, dalam tahap 1 hingga 7 April itu. Tulis saja di situ. Dan ini juga akan memberi maklumat kepada mentor untuk membantu anda. Dan anda ada plan sendiri untuk buat apa. Itu antara 1 hingga 7 April. Tempoh yang kedua ialah daripada 8 hingga 21 April. Anda akan melalui proses pembelajaran secara kendiri dan sebagainya, anda boleh share. Misalnya pada 20 hari bulan, mentor anda melihat masih kosong, mentor akan hubungi anda, akan bertanya, what happened? Nur Husna, tak nampak apa-apa lagi yang anda belajar ke dalam tempoh ini? Saya cadangkan bila masuk saja hari-hari pertama dalam tempoh, sesuatu tempoh tu terus anda buat supaya ada momentum dalam pembelajaran anda. Jurnal ketiga dari tempoh hingga ini, 22 April hingga 7 Mei. Sehinggalah jurnal ke-6 yang terakhir. So, bayangkan pada bulan Jun dah penuh dah jadual ini. Dan jadual ini juga akan memberikan sebenarnya dokumentasi kepada perjalanan anda untuk mencapai status sebagai facilitator. Anda akan bangga nanti saudara-saudari. Anda akan bangga dengan diri anda insya-Allah bila anda lihat, wow, what a journey yang telah anda lalui. Bayangkan. Dan anda boleh menulis satu e-buku pun journey anda dalam program ini. Itu e-buku kemudian lah kan. Itu boleh dilakukan. Ada soalan tak tentang jenis pembelajaran berpasukan? Sebab this is very important. Yang akan sentiasa dekat dengan hati anda. Ada soalan tak? Kalau tiada, tulis tiada. Setakat ini tiada. Akilah tiada. Okey. Saudara Munshi, ada tak? Munshi pula. Hafizul. Tiada. Muiz. Okey. Yang lain-lain? Najihah macam mana? Insyirah. Semua ada kan dalam online ni? Memang semua ada ya? Pastikan ada ya? Allah, kalau anda tak ikuti, aduh, Encik Ahmad untuk jurnal kalau keep it short. Okay. Nurin mana Nurin? Saya tak nampak anda beri respon pun. Saya mengharapkan anda ada dalam taklimat ini dan tak buat yang lain, beri tumpuan, kerana kalau anda tak beri tumpuan, anda akan stuck nanti. Saya sangat risau. Okay. Thank you. Setakat ini tiada. Thank you. Eti, thank you. Husna, thank you. Semua yang lain, thank you. Ada soalan tadi mana? Jaman untuk jurnal, kalau keep it short boleh ke? Yes, why not? Tapi tidaklah terlalu short sangat sehingga tak faham kan? Bukanlah maksudnya nak buat karangan panjang-panjang apa. Keep it short. Mungkin. Okay, contoh. Macam anda tulis tadi dan chat tu. Itulah. Macam anda tulis tadi dan chat tu. Itu saja. Itu satu. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Tak perlu tulis panjang-panjang macam nak buat karangan apa. Macam anda tulis tadi. Boleh faham ke? No Insyirah? Boleh? Boleh ke? Dapat tak apa saya cakap tu? Insyirah? Maksudnya catatan saya untuk jurnal pembelajaran. Yes. Boleh faham. Ya, good. Thank you. Tak perlu panjang sangat. Dia lebih kepada apa intipati yang anda belajar. Ia bukan hanya berfungsi sebagai self-reflection, tapi anda juga memberikan ilmu kepada orang lain yang membaca apa yang anda tulis. Anda juga boleh belajar daripada orang lain. Anda boleh tengok, bukan maksud saya, apa istilah tu, stalker kan. Anda boleh stalk tim-tim lain. Kita tak mau tulis lah, tak mau cakap lah kata istilah stalker tu. Tapi memang kita design jurnal pembelajaran bersukan untuk anda melihat apa yang tim anda lain belajar. Memang kita design begitu. Dan kita amat galakkan anda lakukan untuk melihat bagaimana mentor-mentor lain membantu orang lain, kawan-kawan anda. Bagaimana kawan-kawan anda menulis jurnal pembelajaran peribadi bersukan mereka. Okay, good soalan. Maksudnya catatan ringkas sahaja untuk jurnal pembelajaran. Yes, ya betul. Okay, saya rasa itu saja yang kita nak sampaikan kepada anda. Anda boleh explore lagi apa yang ada dalam modul ini. Mudah-mudahan anda dapat maklumat
yang anda perlukan. Ya. Dan saya nak minta, okay, this is the first task anda nanti. Kalau ada kelas, mungkin boleh pergi kelas lah. Kalau yang tak ada kelas, terus buat nanti selepas sesi ni. Masuk home, anda masuk di sini. Mana dia? Sorry. Padlet. HICSAF Warriors. Ikatlah ilmu dengan menulis apa yang kita pelajari. Kongsilah sekecil apapun yang kita pelajari. Nescaya ilmu dan ilham baru akan kita temui nanti. The more we share, don't worry, saudara-saudari. Allah akan ilhamkan ilham baru dalam hati sanubari kita dan kita boleh menyampaikan kepada orang lain. Share, walau kita ada sedikit, kita share. Dan akan datang nanti dari tempat-tempat sumber-sumber yang tak dijangka ilham dan ilmu-ilmu baru kepada diri kita. Sila klik butang merah atau mana-mana bahagian pada skrin untuk memasukkan maklumat. Ya, ini perkenalan. Selamat bergabung dalam program HICSAF, program yang akan mentransformasi diri anda sebagai seorang warrior penulisan suara terbit. Let's connect and communicate actively and effectively kerana kita percaya pasukan yang hebat adalah pasukan yang mempunyai sense of belonging yang kuat antara sesama ahli. Let's learn, relearn and unlearn. Learn, belajar, relearn, kita belajar balik benda-benda yang mungkin kita dah belajar sebelum ini tapi dengan perspektif yang berbeza, dan unlearn juga. Unlearn, kita tinggalkan benda-benda yang tak baik. Okay. Sebagai permulaan, mari kita perkenalkan diri kepada rakan-rakan warriors yang lain kerana kita juga ingin mengenali rakan-rakan lain-lain. Sila kongsikan foto gaya santai dengan senyuman 3 cm di kiri dan 3 cm di kanan. Jangan tulis muka skema ke muka ketat kata orang. Kita nak anda masukkan muka yang macam Hafizuddin ni lah, yang senyum kan. Okey. Masukkan satu foto, tak perlu buat sekarang, nanti. Okey. Hafizuddin nak buat dah tu. Okey, tunggu sekejap. Okey, sila masukkan nama penuh anda, nickname, pusat pengajian dan program pengajian anda. Sebab apa saya nak minta anda buat selepas ni? Sebab petang nanti selama 21 rakan-rakan anda yang merupakan peserta akan ikuti sesi taklimat seperti mana yang anda lalui ini. Kita nak tunjuk kepada mereka bahawa anda telah buat. Dan ini akan menjadi pencetus semangat kepada mereka untuk buat juga. So, nanti selepas selesai sesi ini, anda terus buat saja. Simple je. Kalau nak share apa-apa lagi yang bermanfaat seperti pautan, YouTube, artikel sebagainya, boleh. Kongsi, yang ini paling penting, nombor 3. Kongsi idea awal berkenaan tajuk dan sinopsis ringkas e-buku yang anda ingin hasilkan. Very ringkas. Tajuk apa dan sinopsis sikit. Contoh, dalam fikiran saya tajuk e-buku pertama saya ialah berkaitan bangkit dari kesilapan lalu. Contoh. Tapi tajuk tu tak over catchy. Mungkin tajuk dia bangkit. Contoh. Tajuk e-buku saya ialah bangkit. Sinopsisnya berkaitan apa? Saya ingin menceritakan kisah saya putus cinta dulu. Contoh. Dan daripada kisah putus cinta itulah saya menjadi siapa saya sekarang. Saya lebih ada sifat prihatin pada orang lain, dan saya lebih tenang sekarang. Sebab saya kata pada diri saya, pasti ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Contoh, saya tahu bahawa saya perlu bersyukur saat diuji, kerana di setiap ujian itu pasti ada hikmah. Saya nak cakap contoh, sinopsis itu agak panjang, tapi anda mungkin nak menulis begitu. Kan? Boleh tulis begitu. Okay. So, mengapa anda nak tulis itu? Sebab kita nak cuba tengok idea awal anda nak menulis. Sila lengkap aktiviti ini sebelum 5 ini dah yang 5 April. Jadi hari inilah anda tulis. Nanti untuk saya tunjukkan petang nanti kepada rakan-rakan anda. Anda boleh postkan, even anda kalau yang lebih kreatif, anda nak post 1 minit video klip kata-kata pengenalan anda ke, anda nak share apa yang anda nak perlu tulis di atas ni dalam bentuk video yang anda rakamkan, anda tulis.
So kita nak buatkan proses pembelajaran ni satu proses pembelajaran yang dalam keadaan fun, happy, menyeronokkan. So jangan terlalu skema. So lakukan apa? Kita very open as long as dia tidak melanggar norma-norma kehidupan sebagai seorang pelajar, seorang yang ada disiplin ilmunya. Ya, go ahead, kita bukakan seluruh peluang untuk anda berkreativiti. Jadi, salam warrior semua. Semoga anda terinspirasi dan menjadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan anda. Have fun guys. Think, write, share, inspire and hebat. This is our learning philosophy. Kita berfikir, kita menulis, kita nak share dengan orang, kita nak inspire orang dan kita akhirnya menjadi orang yang hebat. Dan filosofi ini bukan hanya pada anda sebagai peserta, tapi juga saya tekankan filosofi ini juga kepada mentor-mentor. Supaya mereka juga mempunyai falsafah pembelajaran yang sama dalam program ini, insyaAllah. Ada soalan tak? Okey, kita sudah bersiaran 1 jam setengah. Ada tak apa soalan? Tiada. Bagus. Alhamdulillah. Tiada setakat ini. Thank you so much. Sangat jelas. Thank you very much. Okey. Bagi saya just 5 minit. Saya seperti mana saya janjikan, saya nak tunjukkan kepada anda tentang apa yang boleh kita lakukan saya sendiri bila kita nak menstrukturkan idea kita. Bagi saya tunjukkan terus. Ya. Okey. Ini adalah tekniknya. Anda boleh guna terus teknik ini nanti. Okey. Ini adalah formula pen warna biru dan merah. Bersebut sendiri. Tak perlu unmute. Sebut sendiri. Pen warna biru dan merah. Keluarkan suara. Pen warna biru dan merah. Oh, Masya Allah. Ada yang unmute. Thank you, Hafizuddin. Thank you, Encik Hafiz. Okay. Sekali lagi. Pen warna biru dan merah. Pen warna biru dan merah. Warna biru dan merah. Okay. Pen Tambah warna satu. biru dan merah. Good. Tambah satu lagi. Wow. Warna biru dan merah. Wow. Wow. Bila wow tu kuat-kuat sikit. Okay. Mari kita sama-sama unmute. Unmute dulu. Saya kira 1, 2, 3. Sama-sama kita sebut. 1, 2, 3. Pen warna biru dan merah. Wow. Wow. Okey. Sekarang mutekan diri anda. Mute anda. Anda tutup mata. Cuba ingat. Pen warna biru dan merah. Wow. Tutup mata. Sebutkan. Pen warna biru dan merah. Wow. Good. Anda boleh ingat tak tu? Boleh kan? Boleh tak ingat? Pen warna biru dan merah. Wow. Boleh. Good. Ini adalah teknik. Saya tunjukkan kepada anda. Ini namakan canvas idea. Misalnya anda nak tulis anekdot kembara. Anda nak tulis kisah hidup ke. Ini adalah canvas dia yang anda boleh strukturkan. Saya sebut di awal tadi tentang bagaimana kita nak strukturkan idea. Pen warna biru dan merah. Wow. Nampak tak? P is for peristiwa. W for watak, B bila, D di mana, M message. Wow. Okay. Saya tunjukkan satu contoh di mana anda boleh menggunakan tool ini untuk anda menulis satu pengalaman anda. Contoh. Peristiwa. Anda nak teringat nak menulis satu kisah tentang peristiwa perasaan gementarnya anda di luar kawalan kerana anda perlu buat latihan public speaking semasa satu kursus. Anda sembunyi dalam tandas sampai habis kursus. Takut. Jangan main-main. Gementar nak buat public speaking ni. Sampai boleh sembunyi dalam tandas lah. Ini satu kisah lah. Ya. Watak siapa yang dalam penceritaan kita tu. Ada yang tanya tentang storytelling. Ini adalah struktur bagaimana kita nak strukturkan idea kita.
Aku, facilitator dan 30 orang peserta dalam public speaking punya kursus tu. Okay, bila? 3 tahun lalu, 27 Mac, hari Ahad. Masih ingat lagi. Pasal ini memang peristiwa yang mengingatnya. Di mana? Kursus di Kuala Terengganu. Faktor wow-nya yang kita nak sampaikan dalam penceritaan kita ialah perasaan gemetar itu dulu. Itu dulu. Hari ini saya mampu berdiri di hadapan 300 peserta membimbing mereka dalam kursus pengucapan awam. Saya nak kisahkan cerita dulu. Saya sampai takut, sampai sembunyi dalam tandas. Tapi hari ini, saya mampu membimbing dalam kursus pengucapan awam. Hari ini saya sebagai facilitator, saya nak ucapkan terima kasih kepada guru saya yang mendidik dan memberi inspirasi. Bila ilmu itu saya dapat, ibarat bertemu kunci untuk membuka peti harta karun yang tertutup rapat sejak sekian lama dalam hati jiwa saya. Ini faktor wow yang kita nak tampilkan, tonjolkan dalam penulisan kita. Sebab setiap bab tu kena ada faktor wow yang kita nak tampilkan, tonjolkan. Buku kita ada faktor wow yang membuatkan dia istimewa berbanding buku-buku lain. Kalau kita even nak tulis buku masak pun, apa faktor wow buku masak itu yang membuatkan ia ada keunikan dan keistimewaannya? Kena fikirkan. Jadi kita boleh strukturkan apa yang kita nak tulis melalui canvas ini. Dan mesej yang kita nak sampaikan ialah, don't worry, gementar adalah sesuatu yang biasa. Jamal Abdillah, kenal Jamal Abdillah tuan-tuan? Saya sendiri. Jamal Abdillah siapa? Penyanyi. Kenal. Penyanyi veteran tu. Tapi suara dia sekarang masih lagi power gila. Kan? Sebab Jamal Abdillah pun kata setiap kali dia nak naik pentas, dia gementar. So normal lah. Gementar tu normal. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita nak urus gementar kita. Ilmu urus gementar. Ilmu public speaking. Dan buat apa pun perlu ilmu. So call to action ialah, let's belajar benda-benda yang kita minat. Tekuni apa yang kita minat supaya akhirnya kita jadi pakar apa yang kita minat. Itu mesej yang kita sampaikan. Dan cerita pendek kita. Cerita pendek je pun dalam bab kita. Rasa-rasa praktikal tak? Praktikal tak sesedari alat ini untuk menstrukturkan idea? Kalau nak tulis canvas idea kisah hidup lah kan. Praktikal tak? Praktikal, yes. Dalam satu sesi yang saya berikan, cikgu sekolah pun kata, boleh gunalah ni untuk buat karangan, untuk ajar anak-anak, didik pelajar buat karangan. Sebab selama ini, kita terkesan dengan cara fikir garis lurus dalam buat karangan. Mula-mula buat pengenalan, bab 1, bab 2, bab 3 dan penutup. Kalau tak siap pengenalan, bab 1 kita tak boleh tulis. Tak siap bab 1, bab 2 kita tak boleh tulis. Itu cara yang biasa kita menulis karangan dulu-dulu. Tetapi menggunakan canvas idea ni, kita nak tabur dulu idea kita. Apa yang kita tulis, kita tengok canvas ni, mungkin canvas di bab ketiga. Mungkin canvas di bab ketiga pun. Jadi kalau kita rasa kita nak buat 5 bab, buat 5 canvas ini dan kemudian kita susun ikut mungkin jalan cerita. Jadi kita nak lari daripada prinsip pemikiran garis lurus dalam menulis. Taburkan dulu idea. Mungkin ini juga adalah merupakan penutup kita, contoh. Dan nak menulis maklumat-maklumat dalam kuadran-kuadran ini pun tak semestinya kita ikut daripada peristiwa dulu, watak, bila, di mana, wow dan sebagainya. Mungkin kita nak ingat dulu berkaitan dengan bila. Kita ingat, saya masih ingat sekarang, 30 tahun dahulu. Di mana? Di kampung matahari tenggelam pada pukul 3 pagi. Pada ketika itu masa sahur, contoh. Mungkin kita nak tulis dulu bila. Apa yang berlaku? Siapa yang berlaku? Apa faktor wow pada ketika pukul 3 pagi itu? Itu kita boleh strukturkan juga. Tidak mengikut garis lurus peristiwa, watak, bila dan sebagainya. Sebagai untuk memahami, kita buatlah formula tadi. Pen, warna biru dan merah. Wow. Well, ladies and gentlemen, selamat datang
ke program apa? Program HICSEF yang akan menjadikan kita orang yang boleh mentransformasikan diri kita menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih bermanfaat. Kerana sebenarnya tahniah dan syabas kepada anda. Ini adalah slide yang terakhir saya. Dear warriors, hiduplah untuk hidup. Hidup tidak boleh dibelenggu jemu dan lesu. Hari-hari adalah lembaran baru yang perlu dilorek dan diukir dengan keindahan dan keceriaan. Hari-hari adalah peluang untuk mencipta momen dan rekod yang lebih baik. Tahniah dan syabas kerana anda telah mengambil keputusan memilih untuk mencipta momen dan rekod yang lebih baik dalam diri anda. Dan akhirnya anda juga akan tercatat dalam sejarah. Anda juga akan mencipta momen dan rekod lebih baik kepada rakan-rakan anda nanti, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, silakan. Allahu Akbar. Macam mana? Okey ke? Allahu Akbar. Oh, bateri pun nak habis. Sekejap. Saya sekejap. Okey, Dr. Intan silakan kalau ada apa-apa sebagai ketua mentor penulisan. Saya rasa tak ada. Semua dah okey, Cik Safwan. Sebab kalau kita lihat kat sini, ramai dah nampak kan. Dah ada yang nampak jelas dah. Walaupun baru sikit je Cik Salwan terangkan tadi kan. Baru je kanvas. Saya percaya nanti bila dah bahagikan kepada mentor masing-masing, banyak lagi ilmu yang para mentor akan bagi kepada semua menti-menti ni. Jadi pada saya yang penting dan saya pasti Cik Hafiz pun dah buat tapisan pemilihan mana yang terbaik untuk masuk dalam program yang hebat ni. Jadi saya percaya semua mempunyai big why masing-masing. Jika masih tak berapa nampak lagi, nanti mentor akan polish. Yang penting dah ada nampak dah outcome tu. Maksudnya semua kita ni berada di platform yang sama. Maksudnya kita dah nampak dah endpoint kita adalah kita nak keluarkan satu e-book dan juga menjadi facilitator. Kalau itu berada di mind masing-masing dan niat itu betul dan memang betul nak buat, saya rasa insya-Allah semuanya akan dipermudahkan. Itu saja, Cik Sawa. Itu saja. InsyaAllah, Alhamdulillah. So, ada soalan tak apa-apa? Indah, ada soalan apa-apa tak? Indah? Tiada. Buat masa ni tiada. Okey. Okey, saya nak maklumkan anda boleh tulis sama ada dalam bahasa Malaysia atau dalam bahasa Inggeris. It's okay. Tak apa. Ya. Yang mana yang anda selesa? Ariana, how about you Ariana? Ada persoalan-soalan tak? Are you there, Ariana? Oh, so far tak ada. Thank you. Ariana daripada mana? Dari Sarawak. Okay, good. Recording Webex ni kami boleh tengok balik. Yes, insyaAllah. Ada. Kita akan bagi link ya. Semua kawan-kawan yang tak dapat hadir pada pagi ni yang tadi ada kelas pukul 11. Okey, jangan lupa seperti mana yang saya maklumkan tadi, please jangan lupa, jangan tinggalkan lagi sesi ini. Anda terus saja buat yang number one ni. Perkenalkan diri ni. Ya, jangan lupa masuk dalam link yang saya berikan tu. Saya dah berikan link tadi, ambil link tadi, simpan betul-betul link tadi. Ini sorry, sebelum saya masuk, ini adalah ibuku mentor anda. Mereka memang berpengalaman menulis. Okey, anda boleh tengok nanti mana dia yang tadi. Okey ni. Jangan lupa masuk dalam Padlet ni untuk anda masukkan maklumat-maklumat peribadi anda. Okey. Tak ada soalan ke? Tak ada. Check. Tak ada ya? Okey. Kalau tak ada, okey Cik Hafiz, saya serahkan kembali kepada Cik Hafiz. Ataupun sebelum ni, sorry. Saya terlupa yang berkaitan dengan WhatsApp tu. Anda akan diagihkan, saya ulang sekali lagi, anda akan diagihkan dalam satu pasukan kecil yang terdiri daripada 3 atau 4 orang. Sebaik saja
anda diagihkan melalui senarai yang akan Cik Hafiz tunjukkan nanti, mungkin hari ini ataupun besok. Langkah pertama, salah seorang daripada anda sila create WhatsApp group kumpulan kecil itu. Okey. Nama kumpulan anda, yang pertama anda kena tulis team number. Team 1 ataupun team 2. Kemudian nama pasukan anda. Kalau anda dalam team 3, anda tulis team 3, nama pasukan apa. Itu yang pertama. Anda create antara anda dulu. Selepas anda create antara anda, please, one of you, please approach your mentor. Kita akan berikan juga senarai kumpulan 1 siapa mentor. Saya nak mencadangkan supaya cara anda approach mentor anda. Pertama, this is a tip. Bagi salam. Yang kedua, perkenalkan diri. Saya siapa-siapa wakil daripada team number ni. Kami adalah peserta program HICSEF. Okay. Salam perkenalan. Dan kami mohon untuk add doktor atau tuan-puan sebagai mentor dalam grup ini. Itu kena step by step secara tertib ya. Pertama bagi salam, yang kedua perkenalkan, yang ketiga kami salam perkenalan dan kami mohon untuk add doktor ke tuan dan puan ke dalam grup ini, dalam grup WhatsApp ini untuk tujuan proses pembelajaran dalam program ini. Mentor-mentor semua dah tahu. Memang dia orang pun sedang expect, sedang tunggu anda contact mereka. Okey? Boleh faham lah step itu? Dan itu perlu dilakukan sebaik saja anda dapat senarai daripada Cik Hafiz nanti. Kita akan nyatakan kumpulan anda, tim 1 siapa, tim 2 apa, dan anda perlu lihat siapa mentor anda nanti. Dalam senarai itu pun akan ada. Okey. Boleh faham ke step itu? Boleh ya? Okey, kalau boleh, thank you very much. Saya ucapkan terima kasih. Saya rasa itu sahaja yang boleh kita lakukan. Dan sekiranya ada perjumpaan-perjumpaan lain yang dalam bentuk kumpulan besar, kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Kita akan terus bimbing anda. Selamat berjuang, wahai warriors, dalam program HICSEF ini. Ya, selamat berjuang kerana antara perkara yang anda perlu tengok ialah berkaitan dengan sekilas tentang program HICSEF. Ya, maklumat-maklumat sekilas tentang program HICSEF ni sangat akan membantu anda membuka minda anda tentang bagaimana anda boleh berperanan sebagai warriors yang efektif. Silakan ambil masa untuk anda go through satu persatu, insya-Allah. Okey, saya serahkan kembali kepada Cik Hafiz. Terima kasih kepada semua. Kami sangat teruja. Thank you so much di atas perhatian yang anda berikan. Kembali kepada Cik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Encik Tuan Haji Salwan. Okey, ada Nur Syifa nak tanya, tim pilih sendiri atau akan ditentukan? HDC akan tentukan, insyaAllah. Tak apa. HDC akan tentukan. Kami akan tentukan lah. Boleh. Okay, saya rasa dekat sini saja untuk perjumpaan kita untuk sesi pagi ni. Sorry, saya tambah sikit. Mengapa HDC tentukan? Saya sedari dalam dunia pekerjaan sebenar, anda akan bertemu dengan ahli-ahli pasukan yang anda tak tahu langsung latar belakang mereka. Apatah lagi bila anda baru masuk bekerja, anda diberikan satu-satu projek, anda have no knowledge at all tentang apa kemahiran yang kawan-kawan anda, team members anda ada. So ini adalah satu pelatihan untuk anda cuba mengenali rakan anda dan ada dalam fikiran bahawa ada sesuatu yang anda akan dapat belajar daripada rakan anda yang anda tak kenal ini. Dan ada sesuatu yang anda boleh bantu dia. That's the beauty bila kita cuba melihat sesuatu dalam perspektif yang positif yang dapat membantu kita nanti, insya-Allah sama-sama. Okay? Thank you. Okay, terima kasih. Sorry Syed, silakan. Tak apa.
Okay, terima kasih semua. Okey, untuk sesi pagi ni kita tamatkan. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua waris-waris HiSEF yang telah semangatlah pagi ni mendengar taklimat daripada Cik Tuan Haji Salwan, daripada Dr. Intan untuk berkenaan program ni. So, saya akan orang kata bagi makluman untuk setiap ahli kumpulan nanti. Sebab saya pun ada grup untuk pelajar-pelajar waris kita ni. So, anything saya akan maklumkan dalam grup WhatsApp yang telah saya buat tu. So, saya akan tamatkan sesi pagi ni. Kita akan jumpa bila ada program besar nanti lah yang macam tadi sama bagi tahu. Ya. So, Kita untuk boleh sesi kita boleh ambil gambar dulu Cik Hafiz. boleh saya pun lupa. Berkenaan. Kalau boleh kita buka video. Saya nak ambil gambar untuk semua yang hadir pagi ni. Sedari kita akan tunjukkan gambar ini pada bulan Julai nanti semasa anda menerima pentaulihan anda. Ini momen pertama kita berjumpa di bulan Ramadan dan ini menjadi titik tolak kepada anda menjadi fasilitator bertauliah. E-buku surat terbit Hebat India JSM, insya-Allah. Sila bukakan video untuk kita ambil gambar sama-sama. Silakan. Kita buka video saya nak ambil gambar. Okay, tak apa, Insyirah tak dapat ambil gambar, tak apa. Yang mana yang available, kita akan ambil gambar. Okay. Akila ada masalah kan tadi? Insyirah ada masalah. Okay, mana? Syuhada. Tak apa, tak apa Cik Hafiz, yang mana ada lah. Yang mana ada. Okay lah, ready lah. Kalau yang mana yang tak dapat buka tu tak apa. Okay, semua tunjuk guys. Okay, saya akan kira 1 sampai 3. Okay, ready. 1, 2, 3. Baru masuk. Okay, sorry. 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Thank you Dr. Intan, thank you. Okay, terima kasih. Kalau anda nak join yang petang pun boleh, silakan ya. Untuk sesi petang, kalau siapa yang berkelapangan untuk join sama, boleh. InsyaAllah kita akan boleh dengar lagi sekali lah yang program yang sama juga di sesi pagi ni. Alright, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi. Thank you Dr. Intan, thank you. Thank you Cik Hafiz. Terima kasih.